أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana kita dianugerahkan peluang, kesempatan, umur untuk kita dapat tingkatkan lagi amal ibadat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka peluang-peluang ini semata-mata kerana ihsan, sifat kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita bersyukurlah atas kesempatan ni, kesempatan yang begitu bernilai, iaitu umur. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, umur kita ini Allah berkatkan, Allah sibukkan kita dengan amal ibadat dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama Allah. Baik, untuk pengajian kita, kitab Al-Kabair pada minggu ini, kita masuk kepada dosa besar yang seterusnya, iaitu yang kelima. Dosa besar yang kelima. Kita perlu tahu dosa besar supaya kita elakkan. Bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita elakkan, ataupun untuk kita bertaubat sekiranya telah pernah kita lakukan, kita bertaubat. Sebab itu kita kena tahu apa-apa jenis dosa juga, dosa kecil dan apatah lagi dosa besar. Dan dosa besar yang kelima pada hari ini, pada malam ini, ialah man'uz zakat. Man'uz zakat maksudnya enggan ataupun tidak mahu menunaikan zakat. Nampak macam simple je kan? Tapi rupanya dia adalah dosa besar, tidak menunaikan zakat. Apa pun jua jenis zakat lah, sama ada zakat harta ataupun zakat diri. Zakat diri kita ni zakat fitrah lah. Zakat diri, kira ikut kepala kan, itu zakat fitrah. Kalau zakat harta banyak. Zakat harta contohnya pendapatan, emas, perak, ataupun perniagaan, ataupun simpanan, banyak lagi jenis zakat. Jadi enggan menunaikan zakat adalah dosa besar. Dosa besar di sisi Allah. Dan saya bukan nak menceritakan tentang bagaimana nisab, bagaimana haul, apakah jenis zakat. Bukan tumpuan untuk saya bicarakan perkara itu, sebab itu perbicaraan fiqah. Dan saya yakinlah di masjid ini ada pengajian fiqah akan menyentuh perkara itulah, tentang perincian menunaikan zakat. Cuma
Apa yang saya nak sebut di sini ialah tentang dosa meninggalkan zakat itu. Jadi bagaimana ulama ataupun secara khususnya Imam Zahabi ini berijtihad mengatakan bahawa tidak menunaikan zakat ni dosa besar. Seperti kaedah yang awal-awal dahulu saya pernah sebut, beberapa cara ulama mengistimbatkan sesuatu itu sebagai dosa besar apabila ada ancaman di dalam Quran. Adanya Allah melaknat, mengancam, ada Allah menjanjikan siksaan di akhirat, dan seumpamanya, itu semua adalah indikator lah, ataupun petunjuk-petunjuk kepada perbuatan itu dihukumkan dosa besar oleh para ulama. Jadi begitu jugalah enggan membayar zakat ni, ada disebutkan ancamannya di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu satu ayat Quran yang pertama je. Apa maksudnya? Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah, janganlah menyangka oleh orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah telah kurniakan kepadanya berbentuk anugerah harta. Allah dah berikan dia anugerah harta, kemudian melalui harta tu dia menjadi bakhil. Jadi orang ini la yahsabanna, jangan sangka, huwa khairan lahum, jangan sangka bahawa sikap kikir, sikap kedekut, bakhil itu adalah baik untuk kamu. Jangan sangka begitu. Walaupun melihat pada zahirnya tidak mengeluarkan zakat ini, zahirnya apa? Harta kita tu tak digunakan lah. Harta kita tu akan selamat, harta kita tu tidak berkurang. Jadi zahirnya nampak begitu. Bila tak bayar zakat, nampak macam harta tak berkurang. Tapi Allah kata la yahsabanna, jangan sangka huwa khairan lahum, perkara itu baik. Nampak je macam harta tak berkurang, tetapi bal huwa syarrul lahum, bahkan perbuatan itu adalah buruk terhadap mereka. Tidak mengeluarkan zakat, bakhil, kikir terhadap apa yang asalnya Allah kurniakan, iaitu harta, daripada dia mengeluarkan zakat, itu syarrul lahum. Allah kata itu buruk, adalah perbuatan buruk. Dan apa lagi Allah sebut? Sayutawwaquna ma bakhilu, kelak mereka akan dikalungkan, dililit ataupun dikalungkan dengan apa? Ma bakhilu, dengan perkara yang mereka bakhilkan. Perkara harta itulah, harta yang mereka kikir untuk keluarkan zakat tu, harta tu menjadi sebab penyiksaan dia. Sebab itu ulama menyimpulkan, orang yang enggan membayar zakat harta, maka harta dia itu menjadi alat siksaan dia dekat akhirat. Ada disebut dalam hadis, nanti kita sebutkan hadis tu. Tak kira lah harta yang dia tak nak bayar zakat tu berbentuk lembu ke, dah cukup nisab tak nak keluarkan zakat, ataupun binatang ternakan kambing ke, unta ke, ataupun emas ke. Jadi harta yang dia bakhil untuk keluarkan zakat tu, harta tu jadi alat siksaan dia ke akhirat. Sebab itu Allah kata sayutawwaquna ma bakhilu, kelak mereka akan dikalungkan, dililit dengan barang yang mereka bakhilkan dahulu.
Yaumal qiyamah. Bila siksaan diterima? Pada hari kiamat. Jadi ayat ni jelas Allah mengancam siksaan terhadap orang yang enggan membayar zakat. Maka tidak membayar zakat adalah dosa besar. Jadi kita kena betul-betul ambil perhatian ya. Kadang-kadang orang ambil remeh bayar zakat ni. Ambil remeh bayar zakat, acuh tak acuh kan. Dia fikir harta tu dia punya, kenapa nak bagi orang pula? Ini salah. Itu adalah kewajipan. Itu adalah kewajipan. Sebagaimana puasa, sebagaimana sembahyang, ada kewajipan. Maka bayar zakat adalah kewajipan. Maka kena keluarkan zakat. Dan zakat ni bukan mesti dia menjadi kaya, betul-betul kaya baru ada kewajipan zakat. Tak. Kadang-kadang kita tak sedari kita telah sampai sampai kategori orang yang dah wajib zakat pun. Kena cek. Contohnya zakat yang memang kena dekat semua orang, zakat fitrah lah. Zakat fitrah memang dikira ikut kepala kan, setiap orang kena. Itu zakat diri namanya kan. Satu lagi zakat harta. Kita ada duit simpanan yang dah cukup nisab. Cukup nisab. Cukup nisab tu dengan kiraan nisab emas kan, kiraan nisab emas. Nisab emas bagi tahun 2023 ataupun 2024 awal ini, dia lebih kurang lah nisab emas ialah 23,000. 23 ke 24,000. Maksudnya kalau dalam simpanan kita ke, KWSP ke, ataupun duit simpanan kita dah cukup kepada nisab tu, sebenarnya dia dah cukup nisab zakat, hanya perlu menunggu haul je. Bahkan kalau KWSP tu, kalau duit dalam simpanan KWSP kita tu dah lebih lah 23,000, rata-rata memang lebih. Tapi kita tak dapat nak membayar zakat sebab kita ada sekatan kan untuk nak menggunakan dengan bebas kan. Tapi dia tetap dikenakan zakat sejurus kita mengeluarkan. Sejurus kita dapat keluarkan. Jadi nilai yang kita keluarkan tu kita kena zakatkan daripada situ sebanyak 2.5%. Tak kira lah kita keluarkan tu berapa banyak pun, 2.5% kita kena peruntukkan untuk zakat. Sebab dia berasal usul dari simpanan yang dah cukup nisab, iaitu di dalam KWSP. Cuma kita nak keluarkan zakat tak boleh, sebab bukan KWSP ni bukan setiap masa boleh keluarkan. Jadi bila masa yang boleh keluar, nilai keluar tu perlu dizakatkan 2.5% kan. Ataupun simpanan yang lain, duit simpanan kita di bank, ataupun zakat-zakat yang lain kan, emas, perak, maka itu perincian dia di dalam fiqh lah kan. Jadi untuk faham tentang hukum hakam zakat ni, kena duduk dengar lah pengajian tentang zakat supaya faham. Cuma saya nak sebut ke sini ialah tentang tindakan mencuaikan pembayaran zakat adalah dosa berdasarkan ayat Quran tadi. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam ayat yang lain, wa wailul lil musyrikin alladzina la yutuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah bagi orang-orang musyrikin yang mereka tidak menunaikan zakat dan mereka kufur terhadap hari akhirat. Walaupun di sini ceritanya tentang orang kafir, tetapi menjadi Allah memberitahu sifat orang kafir yang menjadi sebab mendalamnya kekufuran ialah perbuatan tak nak bayar zakat. Jadi bila seorang tu dia tak beriman, sebenarnya mukhatab, ulama kata mukhatab bagi taklif ataupun
pensyariatan ni, mukhatab dia, sasaran perintah dia ialah semua orang sebenarnya. Asalnya sasaran perintah-perintah Allah kan, sembahyang ke, puasa ke, tunaikan zakat ke, sasaran perintah Allah asalnya kepada semua orang. Tak kira lah orang tu Islam ataupun orang tu kafir, semua orang disasarkan atas perintah tu. Cuma Islam menjadi syarat sah. Islam menjadi syarat sah amalan. Jadi bukan maknanya orang tu kafir, sasaran perintah tu tak kena pada dia. Tak. Walaupun orang tu kafir, sasaran perintah Allah tetap kena kat dia. Tetapi disebabkan dia kafir, dia tidak sah melakukannya. Maka untuk dia melunaskan tuntutan itu dan untuk dia melakukannya dengan sah, dia perlu memeluk Islam kan? Kemudian melakukan tuntutan tadi kan? Jadi antara sifat orang-orang kafir juga ialah tak membayar zakat. Jadi seperti itulah orang-orang Islam yang tidak mahu membayar zakat, maka sebenarnya dia ada khisal orang-orang kafir. Khisal tu apa? Sifat kan? Ada ciri-ciri orang kafir kan, bila tidak mahu membayar zakat. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah. Menginfakkannya di jalan Allah ini mufassirin menafsirkan dia sebagai membayar zakat. Maksudnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membayar zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah berita kepada mereka tentang azab yang pedih. Allah ancam dengan azab yang pedih. Simpan emas, perak tapi tidak ambil berat untuk bayar zakat. Apa lagi Allah sambung ayat tu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari yang akan dipanaskan atasnya pada api neraka Jahannam, lalu akan di tukwa biha. Tukwa biha ni akan di apa? Besi kalau dicucuh kat badan, apa nama dia? Kita kata streka lah, kita kata streka. Badan dia kena streka kan? Sepuh, kena sepuh kan? Harta dia tadi dipanaskan, lalu harta dia tu dijadikan alat untuk menyiksa dia. Jadi tadi tu emas perak, jadi emas perak tu dipanaskan, kemudian emas perak tu akan disepuh, distreka kepada ke mana? Jibahuhum, kepada dahinya, wa junubuhum, kepada lambungnya, wa zuhurum, dan kepada belakangnya. Dipanah, disepuh, diselar logam emas perak yang dipanaskan di api neraka tu. Kemudian hadza ma kanaztum, inilah apa yang kamu dulu simpan. Allah kata, inilah barang yang dulunya kamu simpan dulu tapi kamu tak bayar zakat. Inilah jadi alat siksaan untuk kamu. Fadhuku, maka kamu rasailah ia, ma kuntum taknizun, barang yang dulu kamu simpan tapi tak bayar zakat. Okey. Jadi sebab tu kita kena ambil berat. Kalau orang, kita memang kena tahulah hukum hakam zakat ni. Hukum hakam zakat ni memang kita kena tahu. Kita kena belajar. Adakah diri kita ni
sudah perlu membayar zakat. Ni lagi tahu ni kebetulannya akhir tahun, awal tahun ni kan. Biasa kiraan haul tu lazimnya orang perkirakan melalui awal tahun, akhir tahun untuk mudah. Ada orang dia guna haul dia tak kira awal tahun, akhir tahun, dia tengah-tengah tahun. Tengah-tengah tahun nanti zakat dia ialah tengah tahun depan kan. Tapi biasanya orang tak buat macam itulah sebab takut terlepas. Jadi orang biasanya akan perkirakan haulnya ikut awal tahun, akhir tahun. Jadi bila akhir tahun je dia ingatlah, oh akhir tahun dah ni zakat aku kena selesaikan dah. Nisab dah kiraan nisab dah nak cukup dah. Jadi kebetulannya ni akhir tahun, awal tahun lah, awal tahun ni 1 hari bulan 1 kan. Kita kena tengok harta-harta kita, perlu bayar zakat. Okey, itu ayat-ayat Quran menyebut tentang siksaan-siksaan, ancaman-ancaman orang yang tidak membayar zakat. Kita lihat hadis pula. Ada beberapa hadis yang disertakan di sini oleh Imam Zahabi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Muslim. Apa hadisnya? Sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabit hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha janbuhu wa janibuhu wa dhahruhu. Jadi hadis ni dia selari dengan ayat Quran tadi. Nabi bersabda apa? Tidaklah mana-mana orang yang memiliki emas dan perak, kemudian dia tidak menunaikan haknya, maksudnya tak membayar zakat, melainkan orang ini pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya kepengan-kepengan daripada api, lalu dipanaskan dipanaskan emas perak tu, yang dibuat kepengan-kepengan tu dipanaskan di atas api neraka jahanam. Lalu setelah dipanaskan akan disepuh, distreka kepada dahinya, kepada lambungnya dan kepada belakang. Tiga tu, tiga anggota badan tu akan disepuh, akan distreka dengan emas perak yang dia tak bayar zakat dulu, dipanaskan dengan api neraka. Kullama baridat, setiap kali barang itu menjadi sejuk, u'idat lahu, akan dikembalikan balik menjadi panas. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, pada hari yang kadar satu hari seperti 50,000 tahun, iaitu hari akhirat lah. Dan dia disiksa sehingga bila? Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sehingga Allah memberi keputusan untuk manusia seluruhnya. Fayara sabilahu, lalu dia dapat melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, sama ada jalannya tu ke syurga ataupun jalan kesudahannya ke neraka. Jadi itu rupanya siksaan yang disela, disepuh tadi tu, itu belum siksaan dalam neraka rupanya kan. Sebagaimana hadis Nabi tu, Nabi menyebut setelah itu baru dia dapat lihat jalan dia tu menuju syurga ataupun neraka. Maksudnya siksaan yang dia terima tadi belum di neraka, tapi siksaannya sudah terperi sakitnya, sudah tak boleh digambarkan. Itu kalau emas perak, dia punya harta yang dia tak bayar zakat. Maka sahabat bertanya, qila ya Rasulullah fal ibil,
wahai Rasulullah, bagaimana harta berbentuk unta? Kan? Kalau harta tu berbentuk emas perak, iyalah emas perak tu akan dijadikan kepengan dan dipanaskan, kemudian distreka ke orang yang tak bayar zakat tu. Tapi kalau harta yang dia tak bayar zakat tu berbentuk unta, macam mana? Berbentuk unta pula, macam mana? Sahabat tanya. Maka Nabi menjawab, wala sahibi ibilin la yuaddi minha haqqaha illa kana yaumal qiyamati butiha laha biqa'in qarqarin aw farama kanat la yafqidu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha. Lalu Nabi kata, kalau binatang harta yang dia tak bayar zakat tu berbentuk unta dia tak bayar zakat unta, maka dia tak bayar zakat unta, maka pada hari kiamat orang tadi yang tak bayar zakat itu akan ditelentangkan di satu medan yang luas, yang tidak ada medan luas seluas itu. Dia ditelentangkan di situ. Kemudian semua binatang-binatang di dunia yang dia tak bayar zakat tu ada ketika itu di medan itu. Maka unta-unta dia tu ada di situ, maka unta-unta dia tak tinggal seekor pun. Semua unta-unta kat dunia semua ada kat situ, tak tinggal seekor pun. Maka setiap unta-unta dia tu akan lalu di atas dia, akan pijak dia. Seekor dia mesti seekor pijak dia. Pijak dia kan. Dan ada juga yang menggigitnya. Kullama marra alaihi awwaluhu rudda alaihi akhiruha. Maksudnya bila dah habis semua memijak dia, menggigit dia, ulang balik semula. Pijak balik dia, pijak seekor-seekor pijak, unta pijak. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yaqdiyallahu bainan nas fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Di akhirat yang kadar waktunya sehari seumpama 50,000 tahun, maka dia akan disiksa, dibiarkan seperti itu, sehingga Allah memutuskan keputusan manusia. Kemudian dia akan dapat melihat tempatnya, kesudahannya sama ada di neraka ataupun di syurga. Maksudnya belum masuk neraka lagi, belum masuk syurga atau neraka, belum masuk destinasi terakhir, tapi dia sudah mendapat suasana buruk atas akibat dia tak bayar zakat tu. Dekat padang mahsyar memang masing-masing menghadap suasana buruk diri dia. Sebagaimana hadis menyebut kan, ada yang tenggelam dengan peluh dia, ada yang macam-macam lah di padang mahsyar. Semua mengalami suasana-suasana buruk atas dosa dia. Tapi itu belum masuk neraka, sudah mendapat kesusahan dah. Itu kalau unta, harta yang dia tak bayar zakat. Kemudian sahabat bertanya lagi, qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanamu. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau harta yang dia tak bayar zakat itu ialah lembu dan kambing? Lembu kambing pula macam mana? Nabi pun bersabda seumpama juga, wala sahibi baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha. Tidaklah pemilik unta, tidaklah pemilik lembu ataupun pemilik kambing yang tidak membayar zakat, illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan nanti pada hari kiamat, butihalaha biqa'in qarqar, dia akan ditelentangkan di satu medan yang luas. Kemudian laisa fiha asfa'u wala jalha'u wala ghadba'u, dan semua binatang-binatang dia semua akan ada di situ, semua sekali, tak kiralah kambing ataupun lembu itu ada tanduk ke, yang tak ada tanduk ke, yang tanduknya terpatah ke, semua ada kat situ. Dia sangka semua binatang-binatang dia dah mati dah kat dunia. Tak, binatang-binatangnya ada kat situ.
maka binatang-binatang dia semua akan tathanuhu tantahuhu biquruniha, akan menanduk dia, akan menanduk dia dengan tanduk-tanduk binatang itu, dan akan memijak dia, memijak dengan kaki-kakinya. Kullama marra alaihi awwaluha rudda alaihi akhiruha. Bila dah habis semua, dah tanduk, dah pijak, mula dari awal balik, mula dari awal balik, sehinggalah keputusan untuk manusia diputuskan, barulah dia dapat lihat dia pergi ke neraka ataupun ke syurga. Hadis riwayat rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Muslim, dan Imam Muslim. Ini nasib, ini gambaran dia kepada ayat Quran yang Allah sebut tadilah, siksaan untuk orang yang tidak membayar zakat. Jadi harta dia sendirilah menjadi alat untuk dia menerima siksaan. Dan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lain, awwalu salasatin yadkhulun nar, 3 golongan yang awal-awal masuk neraka. 3 golongan yang masuk neraka awal. Maksudnya kalau dia Islam, dia masuk neraka untuk diseksa dahululah. Kemudian bila seksaan dia dah habis, kemudiannya barulah masuk syurga. Kalau dia seorang Islam. Okey, jadi 3 golongan yang masuk neraka awal. Siapa? Pertama, amirun musallitun, ketua yang zalim. Yang pertamanya ketua yang zalim. Yang kedua, zu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi. Yang kedua, orang yang mempunyai kekayaan harta tetapi tidak menunaikan hak Allah. Hak Allah ni zakat lah. Dan yang ketiga, fakirun fakhurun, orang yang miskin tetapi sombong. Masuk neraka awal. Jadi salah satunya ialah yang tak membayar zakat itu. Okey. Kemudian An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, man kana lahu malun yuballighuhu hajja baitillahi ta'ala wa lam yahujja aw tajibu fihi zakatu wa lam yuzakki sa'ala raj'ata 'indal maut. Ibnu Abbas berkata, ini kata-kata sahabat lah, kata-kata sahabat. Ibnu Abbas berkata apa? Dia berkata, orang yang ada harta yang sudah boleh menyampaikan dia kepada haji, tetapi dia tidak pergi haji, dan dia punyai harta yang sudah wajib zakat, tetapi dia tidak menunaikan zakat, maka orang ini ketika matinya nanti, orang ini akan minta untuk dihidupkan semula. Waktu mati nanti, orang ini akan minta dihidupkan balik untuk sempurnakan perkara yang dia tak buat. Jadi seorang lelaki berkata kepada dia, wahai sahabat, bertakwalah kepada Allah tentang kata-kata kamu ini. Dia kata, bagaimana orang itu boleh nak minta balik semula, sedangkan menurut kefahaman, orang yang nak minta patah balik ke dunia ini adalah orang kafir, kan? Dia kata, orang yang minta patah balik ke dunia ini orang kafir, bukan orang Islam. Macam mana kau boleh kata orang yang tak tunaikan zakat, kan, dan yang dah mampu pergi haji tak pergi haji, kamu boleh kata dia minta balik semula hidup ni? Bukankah itu untuk orang kafir ke? Orang bertanya dia. Lalu Ibnu Abbas menjawab, sa'atlu alaika bidzalika Qur'anan, aku akan jawab soalan kamu tu mengikut ayat Quran, dia kata. Jadi ayat Quran yang bagi tahu sebenarnya.
Ibnu Abbas kata Al-Quran yang bagi tahu, bukan aku yang cakap. Al-Quran yang bagi tahu. Jadi mana ayat Qurannya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu ayat Quran dia. Sebab ayat Quran tu apa tafsiran dia? Berinfaklah daripada apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Maksud anfiqu kat situ, infakkanlah, infak wajib. Infak wajib maksudnya zakat. Infak wajib maksudnya zakat. Maksudnya tunaikanlah zakat daripada harta yang Allah kurniakan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Lalu apabila datang kematian kepada dia dalam keadaan dia tidak menjelaskan tuntutan tadi, maka dia akan berkata, wahai Tuhanku, berilah tempoh lagi kepada aku sedikit, fa asaddaq, maka aku dapatlah membayar zakat, wa akum minas salihin, dan supaya dapat aku menjadi di kalangan orang yang soleh, iaitu dapat menunaikan haji. Dia ayat Qurannya, Ibnu Abbas kata. Jadi Ibnu Abbas mentafsirkan fa as-saddaq tu dengan membayar zakat, wa akum minas salihin tu dengan menunaikan haji. Dia ayat Quran ni kata orang ini nanti akan minta kembali ke dunia untuk lunaskan perkara tu. Okey. Okey. Dan satu hadis daripada Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, orang yang dianugerahkan oleh Allah harta, walam yuaddi zakatahu, tetapi dia tidak menunaikan zakat, muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra, maka harta dia itu akan berupa seekor ular, seekor ular besar, yang dipanggil syuja' aqra. Syuja' ni berani, aqra ni botak atas kan, ataupun aqra ni, ataupun makna aqra ni tak mempunyai bulu. Jadi harta dia tu jadi ular lah, ular yang berani, yang terlampau berbisa sehingga dia tak ada bulu. Kan? Harta dia jadi seperti itu. Lahu zabibatan, ular itu mempunyai 2 taring. Yutawiquhu, ular itu akan membeliknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayakhudhu bilihzimataihi, ular itu akan akan menggigitnya. Lalu ular itu berkata, ana maluka, akulah harta kamu, ana kanzuka, akulah simpanan kamu. Thumma tala hadhil ayah, kemudian Nabi membaca ayat ini, ayat yang tadi awal-awal saya bacakan tu. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah menyangka oleh orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah telah kurniakan bahawa perbuatan bakhilnya itu adalah baik. Tidak, bahkan perbuatan bakhilnya itu adalah buruk terhadap mereka. Kelak mereka akan dililit, akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Akhrajahul al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Nasa'i di dalam sahih mereka. Jadi ini siksaan-siksaan untuk orang yang tidak membayar zakat. Okey. Kemudian menjadi persoalan
kenapa di dalam ayat Quran tadi yang orang yang tak bayar zakat emas perak tu, lalu emas peraknya dipanaskan, lalu akan disela, disepuh kat dahi dia, lambung dia dan kat belakang dia. Kenapa bahagian-bahagian lain tak disetrika? Bahagian 3 bahagian tu saja disetrika, kan? Lagi ulama menjawab, kat sini disebutlah lima khussal jabahu wal junubu wa zuhuru bil kayy. Kenapa dia khususkan 3 anggota tadi dengan siksaan dipanaskan tadi tu, disela tadi tu? Kenapa? Qila, dikatakan jawapan terhadap soalan tu ialah li'annal ghani, kerana orang kaya, al-bakhil, yang bakhil, idza ra'al faqir, bila dia melihat orang fakir, abasa wajuhu, dia akan bermasam muka, wa zawa ma baina ainai, lalu dia akan mengerutkan dahi dia. Orang kaya ni bila tengok orang miskin datang dekat, mula dahi dia kerut, dahi dia berkerut. Jadi bila dahi dia berkerut, sebab itu siksaan dia ialah dipanaskan dahi dia. Dekat dunia dia dahi dia berkerut, tengok orang miskin, orang miskin ni nak minta duit aku ni, kerut dahi dia. Maka ke akhirat dahi dia Allah panaskan dengan harta yang dia tak zakatkan. Kemudian wa'arada bi janbaihi, dia selain dia berkerut, dia akan mengelak, dia akan berpaling, mengelak, kan? Jadi sebab itu dipanaskan lambung dia, sebab lambung dia yang akan memalingkan diri dia. Panaskan lambung dia, diseksa dekat lambung dia. Kemudian bila dia berpaling, dia akan beredar. Jadi sebab itu dipanaskan belakang dia, sebab dia beredar, panaskan belakang dia. Sebab itu ayat Quran tu menyebut 3 anggota tu, dia akan disela dengan logam panas, iaitu logam barang yang dia tak zakatkan, di dahi, di lambung dan di belakang. Sebab memang sikap orang orang kaya yang berdepan dengan orang miskin lazimnya begitu. Bukan semualah, lazimnya begitu. Kerut dahi, mengelak, cabut lari. Jadi Allah pun panaskan 3 anggota badan dia. Okey. Jadi itulah hadis-hadis dan ayat Quran yang bersangkutan dengan ancaman siksaan orang yang tak membayar zakat. Jadi kita sama-sama boleh bermuhasabah dirilah, supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang disebutkan ini, kan? Dan zakat ni dia kalau dah terlepas, bukan dah zakat dah terlepas lah, tak apalah, biar dah halal berhalal. Tak, zakat dia terlepas kena qada. Jadi ada zakat-zakat kita yang dulu-dulu yang kita terlepas bayar, kita ingat balik berapa nilainya, kita bayar semula. Nabi sebut haqqullah, dainullah ahaqqu ain, hutang Allah lebih berhak untuk disempurnakan. Jadi hutang Allah ni zakat ni. Jadi kalau ada zakat-zakat yang dulu-dulu, contohlah dulu kita ada bisnes apa-apa, kemudian sekarang dah tutup, dah tak bisnes, tapi dulu-dulu tu ada zakatnya yang kita dah terlepas, kan? Ataupun zaman dulu mungkin kita tak apa-apa ambil berat tentang hal-hal agama, sekarang baru kita ada ambil berat hal-hal agama. Jadi kita kena ingat balik, zakat-zakat dulu dia tetap perlu ada tuntutan untuk bayar, zakat-zakat ni, supaya kita tak tergolong di kalangan orang-orang yang Allah ancam ini. Wallahu a'lam bisawab. Azan berapa minit lagi? Seminit lagi. Jadi saya kira kuliah saya untuk malam ni setakat tu dululah. Dari segi bab zakat tu, dosa tak bayar zakat tu sampai situ. Saya nak tambah ke dosa seterusnya, takut dia akan berleret panjang pula, kan? Jadi saya berhenti setakat itu dululah. Jadi
harap sama-sama lah kita boleh ambil perhatian terhadap perkara ini kan, dan kita boleh sampaikan kepada ahli keluarga kita, rakan-rakan karya kita, supaya ambil berat, supaya tidak digolong orang yang tidak membayar zakat. Dia apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang di atas kelemahan diri saya. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walas.